Testing 1, 2, 3. Testing 1. Oh, sebab ni kot. Testing 1, 2, 3. Boleh dengar Testing 1, 2, 3. Boleh dengar sekarang? Bising tak? Bising. Testing 1, 2, 3. Okey. Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada malam ni untuk kita bertemu, dan alhamdulillah saya berhenti sekejap di tempat hentian untuk sama-sama kita menyambung sedikit perbincangan daripada yang lepas, daripada semalam lah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita ni akan diberikan oleh Allah rahmat dan barakahnya. Pertama-tamanya saya minta maaf kerana dia punya notification yang agak lambat, sebab saya tak pasti sama ada boleh buat atau tak boleh buat. Jadi alhamdulillah sempat sampai di salah satu hentian ni. Kita berhenti sekejap lah, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berkatilah. Saya minta maaf juga kepada tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini akan dapat membantu kita insya-Allah. Kerana kita berada pada zaman, pada masa di mana Islam akan bangkit insya-Allah. Jadi kita kena try our best, cuba yang terbaik untuk kita membina kekuatan itu insya-Allah. Pada malam ni saya akan sambung sedikit daripada perbincangan kita semalam. Semalam kita dah berbincang berkenaan bagaimana bisikan-bisikan syaitan akan mendatangi pejuang-pejuang Islam atau mereka yang akan mahu berada di atas jalan dakwah ini. Dan insya-Allah kita akan dibisik dengan berbagai perkara yang indah-indah. Syaitan dia akan mendatangi orang beriman dengan keadaan yang menipu, yang penuh dengan penipuan. Dia akan menyamar jadi satu yang baik, dan kemudian dia akan mengajak kita supaya keluar daripada jalan yang sebenar. Dan alhamdulillah kita telah pun diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan dengan Al-Quran, panduan daripada Al-Quran, panduan daripada hadis Nabi, panduan daripada para ulama, alim ulama yang muhaqqiqin, yang berjuang, sehingga kan pada hari ini kita melihat cahaya perjuangan mereka sampailah kepada kita. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini Allah izin apabila kita cuba berfikir, cuba merasai hakikat perjuangan
yang ada pada kali ini, kita dapati sebenarnya banyak perkara yang Allah bantu, Allah mudahkan. Walaupun kita berhadapan dengan ujian-ujian yang besar, antara ujian-ujian yang besar ini ialah ancaman-ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari luar mungkin kita boleh nampak, tapi ancaman dari dalam inilah yang kadang-kadang kita tak perasan. Dan ancaman dari dalam ini pula dia boleh datang daripada berbagai sebab. Saya perhati, saya fikir dan saya bincang dengan sahabat-sahabat kita. Nombor satu, ancaman itu datang kerana yang mengikuti, yang bersama kita ini, ramai yang masih tak faham dengan apa hala tuju kita, apakah perkara yang kita nak capai dan apakah perkara yang kita nak buat. Jadi kita ramai tak faham. Jadi bila kita tidak faham, maka akan timbullah berbagai sangkaan-sangkaan dan akan timbullah berbagai perkara yang menyebabkan kita ni tersasar daripada perjalanan yang sebenar. Jadi kita terpengaruh dengan banyak kefahaman-kefahaman yang ada pada kebanyakan terutamanya ilmuwan yang mereka tidak mengkaji pun. Mereka tidak mengkaji pun tentang kronologi, tentang fitnah akhir zaman. Tak ramai yang mengkaji. Saya dapati ustaz-ustaz yang ada terutamanya, kebanyakan daripada mereka hanya memetik daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada kita kata huraian-huraian ulama yang ada, tapi dia sendiri tidak buat kajian. Dan apabila tidak buat kajian, maka kita tidak dapat benar-benar memahami hakikat dia on the ground, hakikat yang betul-betul berada di atas kita kata jalan, di atas bumi ni, yang nyata kan. Jadi ramai yang kebanyakan bila cerita akhir zaman ni menakutkan, sedangkan cerita-cerita tentang akhir zaman ni dia bukan nak menakutkan, tapi sebenarnya nak memberikan galakan dan rangsangan yang positif. Yang positif. Jadi ramai yang takut, ramai cerita seolah-olah musuh tu kuat sangat. Seolah syaitan ni dia boleh buat apa-apa saja dia nak buat, macam gitu kan. Dan kita pula tak boleh nak buat apa dah. Sebahagiannya begitu. Dan sebahagiannya pula yang merasakan bahawa kita ni kena buat sesuatu yang di luar daripada sunnah. Kita buat pula sesuatu yang di luar daripada sunnah, lari sana lari sini, buat sana prepping sana prepping sini kan. Sedangkan prepping tu sebenarnya Nabi sebenarnya bukannya suruh kita prepping macam mana preppingnya orang kita kata orang barat yang takut kepada bencana alam. Tak sama. Kita mempersiapkan akhir zaman ni, mempersiapkan diri kita untuk tajdid, kebangkitan, intifadah, tak sama dengan prepping kan. Kalau orang yang prepping ni, dia akan buatlah benda-benda yang dia rasa nak selamatkan nyawa dia. Contohnya macam dia prepping makanan, dia retort makanan, dia buat simpan dinar emas. Dia kata nanti besok tak ada ekonomi teruk, kita kena ada emas. Dia prepping sengkut dari sudut emergency, perkara-perkara yang kalau berlakunya emergency. Jadi bukanlah kita katakan perkara itu tidak penting, tetapi sebenarnya itu adalah prepping ala barat, orang yang tidak ada padanya panduan Al-Quran dan tidak ada padanya panduan Islam, panduan daripada hadis Nabi, sunnah Nabi. Jadi memang kita akan berhadapan dengan berbagai perkara yang berkaitan dengan bencana, tetapi prepping kita bukan macam tu. Kalau kita ingat prepping kita macam tu, maka kita sebenarnya dah mengikut arus. Dan bila kita mengikut arus, jadilah kita macam hadis As-Sauban yang menggambarkan bahawa kita akan dimakan, diratah oleh musuh-musuh dalam keadaan kita hari ini takut mati. Jadi kita prepping bukan sebab takut mati. Kita prepping makanan bukan takut mati. Jadi kita tengok kadang-kadang ni sampai pekat masuk dalam hutan, duduk dalam hutan berbelas tahun. Ada yang dah duduk hutan sampai belas tahun. Jadi yang ada yang sampai 10 tahun. Jadi bila sampai satu peringkat Imam Mahdi tak keluar-keluar pun, Dajjal tak datang-datang pun, dah bertukar. Lari pula keluar, kena halau pula daripada kerajaan negeri ataupun tuan punya tanah, kan halau ke sana kan. Hujan tak kat sana, sini tengah hujan lebat ni sebenarnya.
Saya berhenti, alhamdulillah kereta ni tak bocor. Jadi alhamdulillah. Baik. Jadi maknanya hari ini kita banyak salah faham. Saya dapati sahabat-sahabat, terutamanya jugalah kawan-kawan Ansar, Angkatan Sukarelawan Rakyat kita ni, termasuklah GPMC, termasuklah juga PPIM, termasuklah juga siapa yang ada kita bersama-sama ni, ramai yang tidak faham sungguh-sungguh yang berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan persiapan akhir zaman. Dan akhirnya sebahagian daripada mereka hanya fokus kepada perkara-perkara tertentu dan akhirnya terlibat dengan bisnes yang tidak syarak. Contohnya ada golongan daripada golongan orang nak prepping tu, dia hanya mementingkan Muslim village. Dia kata solusinya ialah Muslim village. Jadi Muslim village ni bukannya solusi. Muslim village ni hanyalah salah satu strategi. Dia bukannya solusi. Solusi bukan Muslim village. Ini yang disebut oleh Syekh Imran Hussein. Apabila dia menyatakan bahawa kita ni nak kena ada Muslim village. Jadi kita kata Muslim village memang penting, tapi itu bukan solusi, itu hanya strategi untuk kita membina kekuatan. Tapi tak semestinya dalam bentuk Muslim village. Pengalaman kita ketika di Syria, kita melihat contohnya orang-orang yang berada di Syria tu, dalam bila mereka membina Muslim village pada masa itu, tapi bukanlah untuk melawan Dajjal ni. Muslim village maknanya mereka membina satu perkampungan, satu village yang Islamik, yang nak mengamalkan adab-adab akhlak Islam, peraturan Islam dan sebagainya. Dua kampung membesar jadi bandar, dibom habis oleh bapaknya Bashar Assad. Bapaknya Bashar Assad yang sekarang ni, yang duk bantai orang Islam di sana tu, dia dah membunuh dua kampung, habis. Dia berkampung, mati semua. Kemudian begitu juga yang berlaku di Indonesia pun berlaku. Saya tak nak sebutlah di mana. Berlaku satu kampung habis dihapuskan kerana nak membentuk undang-undang Islam. Begitu juga di negara kita pun ada berlaku juga di Malaysia. Jadi sebenarnya kaedah Muslim village ini bukanlah satu-satunya, bukanlah solusi. Dia hanya strategi prepping. Kita retort. Jadi betul ada sebahagian daripada orang Ansar, kawan-kawan kita lah, dan kita retort. Betul lah kita menggalakkan retort, kita kena buat persiapan-persiapan, tapi semua tu hanya strategi sahaja. Ini kefahaman ini yang ramai orang tak nampak ni, tak faham lagi. Sebab saya ingat bila saya bagi kuliah ataupun perkongsian di FB ni, ramai yang tak ikut betul-betul. Dia hanya ikut bila-bila dia rasa ada mood nak tengok, dia tak follow. Jadi akibatnya kepahaman dia pun separuh-separuh. Jadi ini yang bila saya tengok perhati balik, nampak macam bersungguh-sungguh. Sampai kita amanahkan dia menjadi setiausaha, koordinator untuk nak membantu sahabat-sahabat kita di negeri, di daerah dan sebagainya. Kita membentuk kelompok-kelompok untuk nak bergerak. Rupa-rupanya yang jadi setiausaha tu pun tak faham. Sehingga akhirnya mereka merasakan bahawa kita kena buat ni. Nampak macam tahu, tapi bila kita tengok balik, rupa-rupanya dah jadi lain pula cara fikirnya tu. Tak sama. Jadi kita ni hanya bertanggapan, kita tak buat. Kita cuma ikut gitu-gitu, kita tak ikut sepenuhnya. Macam mana kita nak duduk di dalam disiplin yang kuat oleh Al-Mahdiin? Tak boleh. Betul lah disebut kat sini, korma retort yang sahabat bagi masa PKP dulu dah pun dimakan lipas. Betul, bukan lipas saja, kena banjir, habis banjir. Sebahagian daripada makanan kita yang kita simpan, retort, kita buat macam-macam sebahagiannya tu kan. Bila banjir datang, habis, hanyut macam itu, membazir. Jadi bukanlah itu solusi, itu strategi yang kita bincangkan. Begitu juga dengan bol, begitu juga dengan emergency exit, begitu juga dengan di mana kita nak berkumpul ketika mana kita ada keperluan dan emergency. Jadi itu semua hanyalah strategi, perkara yang boleh berubah-ubah, perkara yang boleh disusun mengikut realiti dan realiti semasa. Jadi ini kadang-kadang kita tak faham. Saya fikir balik, kenapalah
orang-orang yang nak bersama ni kadang-kadang fikirannya pelik-pelik sikit, sebab rupanya ada di kalangan kita yang memang dia melihat solusinya kena MV, kena ada Muslim Village. Bila saya sebut sikit tentang Muslim Village ni, begini bukan solusi bagi dia faham juga. Dia pun kata kita kena buat 3 orang, 3 keluarga, 3 keluarga. 3 keluarga duduk hutan ni, 3 keluarga duduk point sini, 3 keluarga sini. Bila seorang pergi berburu, seorang pergi bertani, seorang duduk kat rumah jaga gile-gile. Jadi maka kita kena fokus nak buat tempat emergency ni bowl, nak buat tempat-tempat yang boleh kita nak selamatkan diri kita kalau berlaku perkara-perkara yang kita kata bencana. Jadi kita fikir bencana dulu, kita fikir Dajjal dulu. Sebenarnya Nabi tak suruh sahabat-sahabat fikir Dajjal dulu, tentera Dajjal. Nabi tak suruh sahabat-sahabat fikir tentang musuh. Nabi suruh sahabat-sahabat fikir tentang diri kita sendiri dulu. Di mana kita perlu tarbiyah diri kita, kita perlu mempersiapkan diri kita. Di mana lepas itu kita kena melakukan kerja-kerja dakwah. Sebab tarbiyah tanpa dakwah tak sempurna. Dan kemuncak kepada kesempurnaan tarbiyah dakwah tadi ialah kita berjuang membina kebangkitan, membina tajdid. Tajdid ni apa? Tajdid ni maknanya membina Islam. Islam ni apa? Islam ni bukan sembahyang, puasa, haji, berzikir, kita bersih tazkiyah nafs, kita jadi orang yang aulia Allah dengan jaga makan, jaga minum, jaga makan benda haram. Islam kita ingat, Islam ni jadi orang duduk boleh bertapa. Kan? Islam ni bukan tu. Kalau kita rasa Islam ni rohiyah sahaja, rohaniah sahaja, sesat kita. Sebab Islam ini adalah satu sistem kehidupan. Islam ini satu sistem kehidupan, satu jalan. Jadi tajdid Islam bukan maknanya kita jadi orang yang duduk kat dalam gua, masuk dalam hutan. Boleh dengar ke? Sebab hujan makin lebat. Kat sini hujan makin lebat, mudah-mudahan boleh dengar saya pakai mikrofon. Jadi kita hari ni ingat kena banyakkan zikir, berzikir, kena belajar silat. Kita pun baik belajar silat. Betul lah, kena buat zikir silat tu bukan kita menafikan. Tapi masalahnya itu bukan solusi. Itu hanyalah strategi. Itu hanyalah perkara yang kita kena buat. Macam itu. Memang kita kena susun. Jadi bila kita nampak kan uslub ni apa? Jalan. Jalan yang Nabi tunjuk satu. Yang mana dekat situ ada sunnah yang tidak boleh diubah. Kan? Begitu juga dengan strategi. Nak buat macam mana? Pelaksanaan macam mana? Mana satu nak buat dulu? Mana satu nak buat kemudian? Jadi bila saya fikir balik, panjang saya fikir. Sampai tak ada kat rumah lah. Ada banyak kat kereta. Sebab bila saya duduk kereta ni, saya banyak fikir. Kan? Travelling sama-sama, alhamdulillah baru-baru ni kita buat travelling raya ni. Driving tu, kalau daripada Melaka ke Kelantan tu, perjalanan 10 jam. Dari Kelantan ke Melaka, 10 jam perjalanan. Duduk kat depan jadi driver. Kali ni alhamdulillah ada driver, ada orang tolong drive. Sebahagian perjalanan ada orang drive. Saya pun duduk belakang fikir. Apa sebenarnya masalah? Nombor satu masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah masalah kefahaman. Sebab itulah saya menyeru pada tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan dengar kuliah saya, ceramah saya. Tapi tuan-tuan perempuan dengar main cedok-cedok je. Jadi bila tuan-tuan dengar cedok-cedok aja, maka kita rasa kefahaman yang ada pada tuan-tuan perempuan tidak 100% lah. Jadi bila tidak 100%, bila tuan-tuan dengar Ustaz Auni cakap, bila tuan-tuan dengar Ustaz Rosdi cakap, bila tuan-tuan dengar Ustaz Zulkifli Ali cakap, bila tuan-tuan dengar Imran Hussein cakap, campur, kena pula orang Wahabiyah cakap, orang Wahabi pula cakap, kena pula orang Syiah pun ada cakap juga, kena pula orang putih pun ada cakap juga pasal prepping. Kita dah keliru dah. Jadi rojak lah. Fikrah kita jadi rojak. Bercampur aduk. Kan? Tidak mendapati solusi yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ikut sunnah. Dan bila kita tidak sunnah, maknanya kita ikut arus. Bila kita ikut arus, maknanya kita pasti tewas. Kenapa pasti tewas? Kerana di dalam arus itu ada al-wahan, ada al-wahnu. Ada al-wahan, ada al-wahnu.
Saya bagi satu contoh lah. Kan, orang yang dah lama mengikuti tarbiyah, duduk dalam gerakan Islam pun lalai. Pertubuhan Islam, jamaah Islam, parti Islam, Hizbul Islami, lalai. Kenapa lalai? Kerana mereka ikut arus. Ijtihad siasi. Kita kena buat ijtihad ni. Ijtihad begini. Jadi rupanya ijtihad kita tu berdasarkan kepada arus. Bila ijtihad kita berdasarkan kepada arus, maka ijtihad kita tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Kerana kita tidak memahami tidak mengkaji, tidak melihat. Bagaimana Mulkan Jabariyah ni, keadaan Mulkan Jabariyah ni, mereka nak buat apa kat kita ni? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Kan? Saya bagi satu contoh semalam kuliah semalam tu, sebenarnya saya geram, tapi suara tak keluar dah. Ini pun suara dah mula tak ada. Suara tak keluar. Ni pun dah tak minta izin, minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ni suara kurang sikit keluar. Tak nak cakap banyak sangat ni. Baik, tuan-tuan dan puan, saya cakap semalam, kita nampak ustaz-ustaz kita berlaga sama sendiri, berperang sama sendiri. Bukan nak lawan Zionis, nak lawan geng sendiri, nak lawan orang Islam sama Islam. Ini ustaz-ustaz kita ni yang tak faham. Dia kata dia nak mempertahankan bid'ah tak bid'ah. Dia nak mempertahankan sunnah tak sunnah. Dia nak mempertahankan perkara yang dia rasa kebenaran. Inilah kebenaran. Kita boleh bersatu, tapi bersatu atas kebenaran. Kita dah berada dalam kebenaran. Dah dalam Islam dah. Cuma yang berlaku ni khilaf. Yang berlaku ni perbezaan pandangan ulama. Perbezaan pandangan orang yang mengkaji bahagian hadisnya. Sebab kita dalam memahami sesuatu perkara pun, ada orang suruh kita lah pasal apa daripada depan dia duduk menghadap kita, dia suruh kita. Sekarang ni dah cerah sikit kot. Kita tengok sekejap. Tak apalah, biarlah dia nak suruh kita, tolonglah kan. Kita buat kacau dia, kita duduk elok parking elok-elok ni. Jadi nak sebut kat sini sekarang ni, bagaimana kita tengok macam kita membina Islam, berdakwah, tapi rupanya kita menyokong sistem jahiliah. Kita melemahkan umat dengan kita mempecah belah. Sebab tu semalam tu, kuliah saya semalam tu, saya nak mengajak sahabat-sahabat semua sekali, supaya kita ni kena faham bahawa sesungguhnya kalau kita tidak benar-benar memahami wakil, realiti yang ada di sekitar ni, kita akan jadi hamba kepada sistem tersebut. Akhirnya kita puas hati, saya dah ada sistem Islam. Sistem apa? Finance. Sistem apa? Sistem keuangan. Islam. Produk Islam, rupanya riba juga. Bukanlah kita nak salahkan siapa-siapa, tapi kita nak sebut sini, kalau kita tidak ada ilmu wakil, ilmu yang ada yang memahami tentang apa yang berlaku pada hari ini, bukan saja setakat sunnah, bukan saja setakat hadis, bukan saja setakat Quran, tapi kita kena memahami pergerakan belaka, bagaimana yang Allah gambarkan kita supaya kita berfikir, kan? Jadi kalau kita tak faham yang itu, kita akan ikut arus. Dan saya dapati semua pakat-pakat ikut arus belaka, kan? Rasa macam mempertahankan kebenaran Allah. Kita kena jaga ni, hak tu bid'ah. Kita tak sedar bahawa kita duduk di gelanggang yang telah dicipta oleh jahiliah. Sehingga kita ni berperang sesama Muslim, berperang sesama mukmin. Bukanlah saya nak kata si A betul, si B salah, si B salah, si A betul. Bukan macam itu. Tapi kita nak sebut, kita tidak berada di atas aulawiyat untuk kita melaksanakan tajdid dan kebangkitan. Ini yang saya kadang-kadang saya fikir balik, rupanya ramai tak faham lagi. Tapi dia dah jadi setiausaha, dia dah jadi koordinator, dia dah cakap pasal Islam, dah bagi usrah, quote and quote, dah cakap sekian-sekian, dah cakap, tapi rupa tak faham lagi. Kan? Perkara yang sepatutnya dibuat ialah kita membina iman. Ini kekuatan. Membina iman, akidah kita. Yang kedua, membina ukhuwah. Membina ukhuwah tu kekuatan kita. Membina jamaah, kekuatan taifah, membina ukhuwah.
Membina amal jamaah maknanya membina kesatuan hati. Itu kekuatan. Dan kekuatan yang ketiga, kita kena membina kekuatan kepimpinan. Kepimpinan kena ada kekuatan. Bukan kepimpinan yang just ikut fikrah, kefahaman masyarakat arus semasa. Bukan. Dan kemudian bukan saja kepimpinan-kepimpinan biasa. Kepimpinan yang akan membina sistem Islam. Membina Islam. Bukannya pemimpin yang membangun bersama Islam yang ada dalam arus jahiliah. Bukan. Bukan kita bersama dengan jahiliah dan kita tempek Islam kat situ. Bukan. Membangun Islam dari asasnya. Daripada asas sampai pada kebangkitan. Bila Mahdi datang ke, Al-Mahdiin berkumpul ke, masa tu sistem Islam tu dah ada dah boleh dilaksanakan secara terperinci. Tapi hari ini kita tak faham. Kita ingat projek itulah solusi. Projek apa? Retort. Buat retort itulah solusi. Itu cuma salah satu strategi. Muslim Village itulah solusi. Muslim Village salah satu strategi. Ada setengah tempat tak boleh pun buat. Tak boleh pun buat Muslim Village. Setengah tempat tak boleh. Setengah tempat tak boleh buat. Dia ada strategi dia. Dia ada perkiraan dia. Kan? Macam ketika zaman di Mekah, Nabi tunjukkan. Peristiwa 3 tahun pertama Islam berkembang secara sir. Ada setengah tempat kena sir. Sir ni apa? Sir pun tak faham. Kaedah strategi sir pun tak faham. Tapi dah kata nak lawan Dajjal. Nak lawan Dajjal. Jadi maknanya kita hari ni, kita ikut rasa kita. Saya dah bersama dengan ustaz ni. Kita dah betul ni. Kita membuat. Tapi tak ikut apa yang arahan yang telah diberi. Kita tak ikut arahan-arahan daripada sunnah yang kita faham. Kita ingat kita dah betul dah. Jadi ini perkara-perkara yang saya bila tengok balik, perhati balik, ya Allah, rupa-rupanya sahabat-sahabat kita ni kan masih lagi jauh kefahamannya. Mujurlah Dajjal tak keluar lagi. Kalau Dajjal keluar memang habis kita ni. Habis. Kan tamrin 1 nampak macam okey semua, nampak faham, macam faham. Tamrin 2 nampak faham, macam faham. Tamrin 3 nampak faham, macam faham. Rupa tak faham. Yang faham berapa kerat je. Yang faham berapa kerat je. Jadi malam ni saya nak beritahu. Syaitan berjaya memecah belahkan kita kerana kefahaman kita. Nombor 1. Masalah kefahaman kita. Kita tak faham. Ada orang pertikaikan rimbunan kasih. Ladang rakyat. Kenapa nak mempertikaikan rimbunan kasih? Itu hanyalah sebagai strategi sahaja. Dia bukan uslub. Dia strategi sahaja. Apa benda strategi ni ustaz? Apa benda uslub? Datang dekat kita bincang. Baru kita faham. Ini tak faham. Dia petikai benda yang remeh-remeh. Ada kata tidak ada tanda tangan lagi, tidak dimaterikan, tak mati stamp lagi ke. Itu semua benda remeh-remeh je. Ada kata banyak sangat masalah, air tak ada, ni tak ada, tu tak ada. Lada pun dah kerekot-kerekot, semua macam itu kan. Kerekot-kerekot lah sebagainya. Itu benda-benda kecil-kecil je. Yang besar lagi besar, dia tak faham apa benda yang besarnya. Tak faham. Dia nampak benda-benda yang nampak remeh-remeh. Jadi akhirnya dia menghabiskan masanya dengan benda yang remeh saja. Persiapan yang remeh. Ustaz tak faham, kita nak kena ada bowl, nak kena ada emergency exit. Betul ke ustaz tak faham? Ada bincang kan dengan ustaz? Contohlah, nak sebut kat sini, kita nampak faham tapi tak faham. Betul Nora Muhammad. Kak Nora. Betul. Nampak faham tapi rupa tak faham. Kalau kita faham apa yang berlaku pada tamrin 1, tamrin 2, tamrin 3, tamrin 4, tamrin Q. Kita ada lagi program-program daurah-daurah yang lain. Kalau kita faham, betul-betul ikut, kita akan nampak perjalanan kita ni di mana dan di mana kedudukan kita. Tapi oleh kata masalah kefahaman ini, maka kita nampak macam remeh. Tak ada apalah. Kita dah pandai dah, kita dah ada. Kita dah nampak kuat. Kita dah ada boat kita sendiri. Kita dah ada
perkara-perkara yang lori kita sendiri ke apa benda lah, tak kira lah, kita dah ada retort kita sendiri, oh nampak dah okey. Tak, kita ni belum sampai 1% pun persiapan nak berhadapan dengan tentera Al-Masih Dajjal. 1% pun tak sampai lagi ni. Ada 99% yang saya tak sampaikan lagi. 99% yang saya belum kongsikan lagi. Baru 1%. Itu pun dah mula rasa macam, dah kita rasa kita lah yang paling baik sekali, yang paling pandai sekali. Ini semua sifat-sifat orang yang tak faham, tidak memahami. Tidak memahami. Strategi dan solusi. Solusinya mesti berdasarkan kepada sunnah. Uslub Nabi SAW. Uslub Nabi. Uslub Nabi itu kita kena faham. Kemudian daripada uslub itu, ni jalan-jalan yang Nabi buat, apa kita kata, implementation of the sunnah. And implementation of the sunnah, sunnah, aplikasi kepada sunnah, baru ada strategi. Bila strategi, baru ada plan. Sebenarnya kita bincang dah secara makro, tapi sekali mikro tak bincang lagi. Saya nak tengok macam mana keadaan sahabat-sahabat kita ni. Tetapi oleh kerana apabila berlakunya perkara-perkara bisikan-bisikan syaitan yang saya sebut semalam, kan, maka kita hari ini dah berpuas hati dengan kedudukan kita. Kita rasa mulalah nak merajuk. Dalam tarbiyah tak boleh merajuk. Saya memang kalau saya tegur keras. Saya tegur keras. Nampak macam sindir, bukan sindir. Nampak macam saya marah, bukan saya marah. Saya tak marah. Terpulanglah, nak ikut siapa pun tak ada masalah. Tetapi jangan mengikut kefahaman kita yang cetek, sehingga kan kita rasa kita yang terbaik, kita ada maklumat semua sekali, kita hebat, maka kita nak kena tinggalkan kepimpinan, kita buat sendiri jamaah dalam jamaah. Kita buat sendiri poket dalam poket yang hukumnya haram. Yang hukumnya haram. Kita meninggalkan kepimpinan. Ini hukumnya. Ini belum datang Dajjal lagi. Tentera Dajjal pun tak sentuh kita lagi. Tak sentuh lagi. Tapi kita dah melatah macam seolah-olahnya kita lah yang paling hebat. Kita berdasarkan kepada kepahaman kita, menghalang orang untuk melakukan strategi-strategi yang telah dipersetujui. Sehingga ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang terhalang daripada maklumat-maklumat. Gotong royong di RK tak dapat maklumat. Daurah di RK tak dapat maklumat. Program-program di RK tak dapat maklumat. Yang datang, kita tanya kenapa yang ini datang. Yang ini yang tahu. Yang tahu je datang. Yang tak tahu rupanya tidak diberitahu. Diberi amanah untuk koordinat, menyampaikan. Tiba-tiba dia menjadi pengkhianat. Saya guna perkataan pengkhianat sebab Rasul SAW guna perkataan pengkhianat. Sebab apa? Mereka yang tidak melaksanakan amanah, khianat. Tak kira lah siapa dia. Tak kira siapa dia. Ini khianat nama dia. Dan bila khianat, maka apa yang dibuat sikit pun tidak akan dapat redha Allah. Nampak macam solat, nampak macam puasa, tapi rupanya dia mengkhianati amanah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang menjadi pemimpin yang mengkhianati amanah, sepatutnya mereka buat begini tak buat, maka bau syurga pun Allah tak akan bagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bau syurga tu 500 tahun perjalanan dah boleh bau. Bau syurga ni 500 perjalanan boleh jauh, boleh tahu. Tiba-tiba kita jadi susah, kita jadi koordinator, kita jadi orang yang diberi amanah, tiba-tiba kita tidak melaksanakan amanah. Ada program, dia tak beritahu ada program pada anak-anak buah dia macam mana. Kita dah amanahkan dia dah ni. Dia tak beritahu. Sehingga akhirnya sebagainya buruk sangka pula. Sampai ada pula kata ustaz telah meninggalkan jamaah. Sampai begitu pula. Sampai macam tu. Sebab tak dapat berita langsung apa yang berlaku, kan? Sampai macam tu. Ini adalah merupakan kerja-kerja pengkhianatan. Bertaubatlah, bertaubat. Kita tak nak sebut siapa-siapa dan apa, tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita dah okey dah. Saya sebut tadi 1% pun belum lagi benda yang saya nak sampaikan. Jadi tiba-tiba kita rasa kita dah boleh buat dah semua kita nak buat. Tak apa, nak buat tak ada masalah. Tapi fahamlah bahawa kita akan mengikut arus.
kita akan mengikut arus. Bila kita mengikut arus, maka kita akan menjadi orang yang gagal. Kenapa? Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Janganlah kita rasa kita dah okey dah. Ada pula yang bermuka-muka. Dan depan kita kemain baik lagi, pijak semut pun tak mati. Depan kita pijak semut pun tak mati, kemain lemah lembut lagi jalannya. Nampak macam baik sangat, tetapi di belakang kita dengan lemah lembutnya dia menasihati orang-orang supaya meninggalkan jamaah. Jamaah yang induk, bukan jamaah yang dibuat. Dia tak buat jamaah pun, dia cuma koordinator saja. Masa datang ramai, pergi ke markas dekat tempat daerah masing-masing tu, datang ramai datang tu sebab jamaah yang kita bentuk sama-sama. Ramai-ramai, bukan jamaah yang dia bentuk. Bukan dia bentuk jamaah pun, dia koordinator saja. Jadi akhirnya bila maklumat tak ada, dah tak ada apa sebagainya, seorang habis hilang, sikit hilang. Salah siapa? Salah orang yang diberi amanah tadi. Salah orang yang diberi amanah. Ini perkara yang kita nak kena rasa dalam diri kita. Sebenarnya masalah kefahaman. Saya nak sebut sekali, masalahnya nombor satu, kefahaman. Kita tak faham apa yang kita buat. Kita ingat kefahaman kita buat pertubuhan macam pertubuhan yang didaftarkan. Kita kata kena buat A, B, C, D macam tu. Kita pakar bahagian buat pertubuhan, kita pun nak buat pertubuhan macam mana yang kita faham. Sebenarnya kita bukan pertubuhan, lebih lagi daripada pertubuhan. Kita nak buat kebangkitan, tajdid. Bukannya kita nak buat persatuan pelajar-pelajar matematik, persatuan pelajar-pelajar nak buat camp, persatuan prepping, persatuan Muslim village. Bukan persatuan. Kita bukan nak buat persatuan. Tapi kita ingat, kita faham, kita buat persatuan, nak kena ada ni, nak kena ada tu, nak kena tanda tangan, nak kena stamping, nak kena ni. Itu betul lah, technical. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama sekali ialah sunnah yang kita dah sebut dah dalam perbincangan kita. Dan uslub yang telah kita sebutkan dalam perbincangan kita kan. Ini perkara-perkara yang kita nak kena rasa dalam hati kita. Kemudian Allah uji lah. Memang Allah uji. Akan ada syaitan-syaitan. Ni malam ni sebenarnya nak cerita pasal syaitan. Kan? Macam mana nak kalahkan syaitan. Ni saya nak mulakan dengan kita tak faham. Rupa-rupanya. Saya fikirlah banyak. Betul-betul saya fikir. Satu-satu saya buat analisa. Saya minta ke Allah SWT. Sampai Allah SWT dengan rahmatnya, dengan barakah yang Allah bagi kepada apa yang ada ni, subhanallah, saya rasa satu nikmat bila saya boleh fikir begitu kan. Fikir Allah bagi satu kitab, dua kitab Allah bagi. Allah kenalkan saya dua kitab yang menunjukkan kesempurnaan cahaya Allah. Dan dua kitab yang subhanallah, tiba-tiba dapat dua kitab. Kalau tidak kan dia berfikir kita punya ni kan, dapat dua kitab, nampak subhanallah, ya Allah, sungguh-sungguh Engkau Maha berkuasa nak memberikan petunjuk pada kami yang dhaif ini. Subhanallah. Allah bagi panduan dia. Saya tak boleh tidur selagi saya tak baca kitab-kitab yang Allah bagi tu. Alhamdulillah saya baca dah. Tengok subhanallah, di situ jawapannya. Dan bila di situ jawapan cahaya-cahaya yang Allah bagi tadi, alhamdulillah nampak nombor satu masalah kefahaman. Bukan masalah ukhuwah lagi, masalah kefahaman. Masalah kefahaman. Kenapa kita nak berahsia-rahsia kalau benda itu baik? Contohnya. Kenapa kita nak ni? Adalah sesuatu. Itu nombor satu, masalah kefahaman. Nombor dua, masalah bisikan syaitan. Bila faham tak betul, ego, kita rasa kita yang paling hebat, tawaduknya hanya pada tertentu aja, tawaduknya tu, lain-lain tak ada, maka kita pun menerima bisikan syaitan. Sebab tu semalam saya sebut dalam kuliah semalam, saya kata apa? Saya kata kan, kalau kita ada sesuatu amalan soleh yang kita nak buat, maka kita nak tengok siapa sebenarnya yang menjadi motivasi kepada amalan tersebut. Kalau motivasinya syaitan, walaupun nampak baik, merosakkan. Apa tanda motivasi itu daripada syaitan? Bila tindakan kita tu nampak bagus, nampak hebat, tapi rupanya memecah belahkan jamaah, memecah belahkan taifah.
Memecah belahkan, berselisih. Jadi kita ingat kita dah buat baik dah, bagus dah, rupa-rupanya kita memecah belahkan. Ini satu pengalaman baru. Saya pernah berhadapan, alhamdulillah, kawan-kawan kita bersama-sama sahabat-sahabat ni macam-macam kita ada pengalaman. Tapi ni pengalaman baru. Kenapa pengalaman baru? Orang yang tak nampak, yang tak faham, tapi nampak macam faham. Orang yang tak boleh memimpin, nampak macam memimpin, kemudian minta kepimpinan. Ustaz, kita nak kena ada kepimpinan, kotak kita tak boleh buat kerja. Adakah kerja tu dengan sebab ada jawatan? Nak jawatan ke baru boleh buat kerja? Itu pertubuhan. Kena lantik, kita lantik dia sebagai pengurusi. Kita lantik dia sebagai ekonomis, bahagian biro ekonomi. Pakai baru fikir apa portfolio. Itu pertubuhan. Itu persatuan. Kita bukan pertubuhan dan persatuan. Kita nak melaksanakan tajdid dan kebangkitan. Lebih lagi daripada tu. Jadi syuur mas'uliyah, rasa hati nak bertanggungjawab, nak melaksanakan, tak tunggu arahan. Dan perkara ni alhamdulillah dah ada di sebahagian daripada sahabat-sahabat kita muda-muda yang ada di RK. Tak tunggu arahan, dia buat dah. Tak tunggu arahan. Ini kepimpinan. Kepimpinan bukan ada jawatan, ada MKI, ada jawatan, baru kita boleh buat kerja. Tak. Kepimpinan dia buat. Tapi dia buat, bukan dia buat seorang-seorang aja. Bukan dia buat ikut suka dia je, tak apa kita buat dulu. Nanti bila dah jadi besok kita cakap, Ustaz. Contohnya. Bila cakap Ustaz, nanti Ustaz ikut je lah. Macam tu. Itu bukan kepimpinan. Itu perpecahan. Itu memecah belahkan taifah. Itu bukan kepimpinan. Kepimpinan kita rujuk, kita bincang, syura. Sabar dengan syura. Bila syura dah kata begini, kena buat begini, buat tu dulu. Kita rasa kita kena buat lain pula. Boleh nak buat lain, tapi jangan buat dalam jamaah. Jangan buat dalam taifah. Strategi sebagainya, jangan buat. Kita merosakkan taifah tersebut. Ini semua tak faham. Kita tak faham. Orang tak faham macam itulah. Dia faham SPM. Dia buat style SPM. Orang dah cerita pasal postdoctorate, pasal doctorate, PhD, master, dah sampai ke situ. Dia baru fikir SPM. Jadi kepimpinan sebenarnya dia bukan bermula dengan jawatan. Bagi jawatan, buat kepimpinan. Tak. Kepimpinan bermula dengan satu syuur, perasaan, syuur mas'uliyah yang lahir daripada iman. Syuur, rasa bertanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu. Maka dia akan buat. Saya bagi satu contoh, sahabat-sahabat kita. Nak cerita pasal ayam. Sahabat-sahabat kita ni, kan. Orang yang memimpin dia datang jumpa Ustaz nak buat projek ayam Ustaz. Saya pernah juga buat projek sekian. Projek ayam Ustaz, saya nak cadangkan buat begini. Itu baru kepimpinan. Dia dah buat, dia dah tahu, dia ada pengalaman dan dia mencadang dan dia nak tolong nak buat. Seorang pula Ustaz, kita punya reban ni kena begini contoh. Buat macam ni. Itu kepimpinan. Bukan duduk belakang, Ustaz buat projek ayam, tak bincang-bincang dengan kita. Ustaz buat ni, tak bincang-bincang dengan kita. Bukan macam tu. Itu bukan kepimpinan. Itu orang yang nak memecah belahkan. Pemimpin, dia lahir daripada syuur mas'uliyah. Perasaan bertanggungjawab. Ini baru faham. Sebab tu, kita tengok antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Contoh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengenali masuk Islam kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi wafat, Abu Hurairah masuk Islam. Nabi ini Islamkan dia. Jadi Abu Hurairah ni bukan sahabat-sahabat yang lama macam Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Tetapi tengok berapa ratus ribu hadis yang diriwayatkan. Berapa ratus ribu yang dia boleh buat, yang dia boleh sampaikan. Sampai dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada aku ada dua bakul ni, dia kata lebih kurang itulah. Yang pertama ni bakul ni hadis-hadis yang berkenaan gini. Yang satu lagi bakul hadis ni aku tak boleh cerita kat engkau. Kalau aku cerita nanti bakul masalah sebab tak sampai lagi. Abu Hurairah baru bersama Nabi kurang lebih 3 tahun.
Tapi dia punya kekuatan dia. Kan? Macam sahabat Abu Bakar, Omar, walaupun dah lama, tapi dia tidak meriwayatkan hadis-hadis yang sebanyak Abu Hurairah radhiyallahu an. Contoh. Jadi kadang-kadang kita tengok sahabat ni mungkin baru masuk, baru bersama, tak sampai pun setahun, tetapi dia telah menunjukkan kesekahannya, dia telah menunjukkan kematangan dia telah menunjukkan kepimpinan yang betul. Maknanya apa? Syuur tadi, syuur mas'uliyah, kan, perasaan merasa bertanggungjawab. Jadi, dan dia melancang cakap, Ustaz, begini Ustaz, kami nak cadang ayam ni buat gini, contohnya kan. Apa respon daripada Ustaz? Ustaz kata, Alhamdulillah, kamu punya cadangan ni baik. Kan? Saya ingat zaman Nabi dulu, kan, sahabat-sahabat bagi cadangan pada Nabi juga. Kan, perang Khandaq. Nabi kata, kali ni kita kena bertahan di Madinah. Kan, Nabi cadangkan begitu. Sahabat itu, okey, tak apa, tahan semua. Sebelum ni semua nak keluar dia. Semua tahan. Perang Uhud kan nak keluar kan. Perang Khandaq tahan. Baik. Lepas tu, Salman Farisi kata, Ya Rasulullah, adakah apa-apa cara sebagainya, adakah ini cara ni adalah wahyu ataupun daripada engkau ya Rasulullah? Maka Rasul kata, open lagi, siapa ada cadangan bagilah. Maka kami dulu di berperang, kami buat parit. Kami buat parit di keliling kawasan-kawasan sensitif, kami buat parit supaya musuh susah nak masuk. Jadi Rasulullah kata, brilian. Rasulullah kata, mumtaz, bagus, cadangan yang baik, kita boleh ambil daripada pengalaman Salman, kita pun buat. Jadi ini contoh. Barulah ada syuur mas'uliyah. Dia bukan kita nak kena lantik jadi jawatan, baru kita pakat buat. Kan? Kita kata, kamu dilantik jadi sebagai ekonomi, bukan biro ekonomi. Lantik. Mampu pun tak ada kemampuan, tak ada persiapan, dah last, lingkup. Tak jadi kan? Jadi dia bukan bermula dengan lantik. Itu pertubuhan. Itu persatuan. Ini adalah gerakan tarbiyah. Tarbiyah diproses, ditingkatkan, dibina. Diberikan kefahaman, diberikan penjelasan, dibersihkan hatinya. Sehingga bila bekerja dengan hati yang bersih. Dengan jiwa yang lapang. Dengan akal yang sedar. Dan akal al-aqlu wa'i kita sebut. Al-aqlu wa'i. Sedar, akal yang ada kesedaran yang mendalam. Saya menyeru kepada saudara-saudara sahabat-sahabat kita, bertaubatlah. Saya sebut perkataan taubat sebab kita tidak akan menang kalau kita berkekalan dengan dosa kita. Dan dosa memecah belahkan taifah itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu digambarkan oleh ulama-ulama yang mengkaji sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila berlaku sesuatu yang memecah belahkan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu akan bertindak segera. Masjid Dirar dibakar, Nabi bakar Masjid Dirar. Perintah sahabat pergi bakar. Contohnya. Jadi hari ini kita lihat sahabat-sahabat kita nak datang ke arkid, tapi ada orang yang tak bagi datang. Kan, alasannya kan, dunia. Apa alasan dunia? Duduk sana besok, nak makan apa? Nak buat apa? Gaji mana? Kan? Bisikan-bisikan. Ini najwa. Bisikan jahat. Datang daripada orang yang mengaku sebagai penasihat. Lemah lembut. Nampak macam baik. Tapi rupanya bisikan syaitan. Kenapa bisikan syaitan? Melanggar adab-adab berjamaah. Melanggar adab-adab Taifah Mansurah. Tak ada adab. Bila kita mengkhianati amanah tadi, maka kita kena bertaubat. Wajib bertaubat. Kalau kita tidak bertaubat, Allah akan singkirkan kita. Wa yazbillah min zalik. Kenapa? Orang yang tidak bertaubat lahir daripada ego yang tinggi. Ego yang bahagian ini saya kena bertegas. Kita kena bertegas, kerana wajib bertegas. Kalau salah diri kita sendiri, kita berdosa dengan Allah, kesannya pada kita. Tapi kalau salah dalam jamaah, menyebabkan perpecahan jamaah, membina jamaah dalam jamaah, maka kesalahan itu adalah kesalahan yang akan memberikan kematian, kehancuran kepada sahabat-sahabat. Perpecahan, menghancurkan. Maka yang ini
kita kena bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak bertaubat, kita ingat kita dah okey, tak apalah kita ingat kita dah okey, tak apalah tak nak bersama. Jadi Allah buka satu-satu ni. Allah buka satu-satu. Dan jangan tuduh sahabat-sahabat yang menceritakan. Hari ni ada yang bermasam muka. Tengok sahabat ni dah mula datang ke arcade sebagainya. Oh, ni mesti sahabat ni yang dedahkan ke cerita. Tak ada. Saya nak sebut kat sini, tak ada. Ni Allah yang buka ni. Allah yang buka. Kita berbaik sangka daripada awal sampai sekarang masih baik sangka lagi. Tapi kalau ada perkara-perkara yang tak kena, kita kena sebut. Kita ingat kita dah okey dah. Kita ingat kita dah okey dah. Tapi rupa-rupanya banyak benda yang saya tak boleh sebut kat sini ni. Tapi saya sebut untuk kita sama-sama mengambil pengajaran. Mengambil pengajaran. Baik, kita masuk tajuk. Allah daripada awal lagi memberi amaran kepada kita. Suratul Fatir ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduun fattakhizu aduwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Allah tegur kita ni. Kita tengok Allah tegur kita. Ni bukan saya tegur ni, Allah tegur ni. Allah tegur ni. Sesungguhnya syaitan, innasyaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu. Lakum adun. Syaitan tu musuh. Fattakhizu aduwan. Maka hendaklah kamu jadikan dia musuh. Jadikan dia musuh. Jangan kita ikut kat dia. Kan sebab tu Nabi gambar apa? Sebelum syaitan ni, Nabi gambar apa? Musuh umat sebelum syaitan ni adalah kejahilan. Itu saya sentuh pasal kefahaman tadi. Rupanya kita ni jahil lagi. Allahu Akbar. Kita rasa kita tahu banyak dah. Kan? Kita rasa kita dah tahu banyak dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Sebenarnya banyak lagi kita tak tahu. Banyak lagi kita tak tahu. Banyak lagi perkara yang kita tak buat. Sebab tidak ada kemampuan kita nak buat. Bukan kita tak ada kemampuan. Bukan jamaah tak ada kemampuan. Kita tak mampu. Orang-orangnya tu. Jadi Allah kata apa? Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hizbahu. Dan jauhkanlah tipu daya dia. Sebenarnya mereka itu hanya mengajak golongan untuk jadi masuk neraka. Ashabus sa'ir. Golongan yang akan masuk dalam neraka. Jadi syaitan ni nak ajak siapa, nak bisik kat siapa, bukan nak jadi geng kita pun. Bukan syaitan nak jadi geng kita, tak. Syaitan nak ajak kita masuk neraka. Dimurkai Allah. Maka Nabi mengajar kita supaya kita benar-benar memohon perlindungan daripada Allah dengan syaitan tadi. Minta daripada Allah perlindungan daripada syaitan. Kenapa? Kerana syaitan dia boleh masuk ke dalam badan. Nabi kata apa? Jin boleh masuk dalam badan. Itu jin. Manusia, syaitan minal jin wal ins. Hari ni kita sebut syaitan bukan jin saja, no. Ada jin juga. Manusia, minal jin wal ins. Jadi syaitan ni dia boleh masuk, kalau jin dia boleh masuk dalam tubuh badan manusia. Tapi kalau manusia, dia boleh masuk dalam tubuh badan organisasi. Dia boleh masuk dalam dakhiliyah. Zuruf dakhiliyah, suasana dalaman. Duduk kat situ, dia perhati, dia tengok oh yang ini aku boleh selewengkan ni. Dia ada ego. Oh yang ini aku boleh kacau ni, sebab dia tak faham lagi ni sebenarnya apa yang ustaz nak ni. Kita pun cakap buat markas. Ustaz suruh buat markas tu, buat markas. Rupanya buat markas untuk kepentingan diri, supaya apa? Boleh buat bisnes. Buat markas, dapat duit infak untuk kepentingan diri, buat bisnes. Jadi syaitan kita buat markas. Dia pun cakap, ustaz, kami dah buat markas ustaz dan sebagainya. Rupanya markas tu tempat dia buat bisnes. Tu syaitan bisik kat dia. Kemudian dia pula boleh masuk dalam musyarat, masuk dalam apa, bincang apa sebagainya. Menyamar macam baik,
nampak macam baik, nampak macam bersama. Bila jumpa, Assalamualaikum Ustaz, Allahuakbar, peluk-peluk semua. Kan, peluk-peluk semua. Tapi rupanya ke hati ada sesuatu. Arke itu apa? Arke itu rimbunan kasih. Ladang rakyat. Arke itu ladang rakyat, rimbunan kasih. Tempat kita tanam lada, gitulah. Tak adalah apa sangat tuan. Jadi di sini Nabi katakan, bila Nabi bagi isyarat, jin boleh masuk dalam tubuh pada manusia dan darah, manusia pun boleh masuk dalam organisasi. Dia boleh menyelinap masuk. Macamnya syaitan jin tadi, menyelinap masuk, nak cari kat mana dia boleh buat luka sakit. Saya nak sebut kat sini, kadang-kadang kita duk rawat orang. Kadang-kadang kita duk rawat orang ni. Merawat. Allah izin sembuh. Merawat sembuh. Kita rasa kita lah yang kuat. Boleh. Kita rasa kita. Kita tak cakap, tapi kita rasa. Kita rasa. Timbul aja rasa, saya ni boleh buat ni. Saya yang buat, maka itu telah ada keburukan. Saya akan buat satu tajuk ni apa? Satu tajuk ni, di mana bermulanya kejahatan dalam diri kita. Bila kita rasa kita ada baik, kita baik, itu dah jahat dah. Ini satu-satu perbincangan. Nanti kita buat nanti. Jadi nak sebut kat sini, syaitan boleh masuk. Dia boleh masuk rumah kita dan sebagainya. Dia boleh menyelinap. Suara tak ada. Ada suara tak? Testing. Ada suara ni. Allah firman dalam Quran, Allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mentakdirkan, yang menjadikan adanya mati dan hidup untuk nak menguji. Jadi Allah jadikan kita hidup ni nak uji. Allah nak uji kita. Allah nak uji kita, siapakah amalan yang baik di kalangan kita. Baik, kita tengok apa kelebihan-kelebihan syaitan ni. Syaitan ni, bila saya sebut syaitan, daripada kalangan jin dan manusia. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang diserang dengan jin. Jin datang, masuk dalam badan dia, bisik-bisik kat dia, kan, tak sedar. Tiba yang kita tahu, dia jadi pemarah aja. Apa tanda syaitan masuk dalam badan kita? Salah satu tanda syaitan masuk badan kita, kita jadi panabaran, mudah marah. Kenapa? Syaitan ni api. Kalau dia boleh masuk dalam badan kita, kita jadi panabaran, kita tak layak lagi nak merawat orang. Saya tak pernah sebut yang ini, tapi saya nak sebut sekarang. Kalau kita tak boleh kontrol diri kita, perasaan kita tiba-tiba jadi luar biasa, lain, tak sabar, kita jadi orang yang macam-macam lah, maka kita tak layak lagi, tak qualified nak rawat orang. Jangan rawat orang, bantu orang sahaja. Bantu macam mana? Bagi dia panduan-panduan macam mana supaya dia boleh merawat diri dia sendiri. Sebab tu dalam bulan Ramadan yang baru ni, bila kita buat benteng pertahanan mukmin, yang datang orang yang ikhlas datang. Orang yang rasa dirinya dah pandai, tak datang. Orang yang rasa dirinya dah boleh merawat, tak datang. Rasa dia dah terror dah, dia dah berhalau jin, tak. Belum lagi. Satu peristiwa berlaku. Ketika satu perhimpunan Nahdlatul Ulama nak buat satu perhimpunan ni, lama dulu ni. Zaman dulu ni. Masa awal-awal dulu. Nak buat satu perhimpunan, satu tempat, diganggu oleh jin syaitan. Jin syaitan Majapahit. Jin syaitan daripada kerajaan-kerajaan yang sebelum ni. Mengganggu. Tak nak bagi berlaku. Dia rasuk sana, rasuk sini, sebagainya. Jadi berapa orang tuan guru kiai-kiai berlawan. Tak boleh, tak mampu nak lawan jin-jin Majapahit ni, yang kebanyakannya Hindu pada masa itu. Kemudian terpaksa panggil daripada sahabat-sahabat, yang ulama-ulama daripada negara Arab datang nak tolong ni, nak bantu, minta bantu. Daripada tanah Arab Timur Tengah datang, sebagainya. Telefon dia, tolong bantu. Dah beberapa ramai ulama-ulama, termasuklah syekh-syekh besar, tuan-tuan guru besar, berapa ramai dah baru boleh lawan habis. Jin Hindu satu Indonesia
nak melawan Nahdlatul Ulama pada masa tu. Ini diceritakan oleh orang yang nak melaksanakan satu perhimpunan awal, peringkat awal. Mereka memang tak nak Islam. Jin datang, dia hantar jin. Kacau sini, kacau sana, buat macam-macam. Memang perang lah. Tetapi, dan yang saya nak sebut ni, kan, bagaimana ulama-ulama, tuan-tuan guru kita bergabung di satu Indonesia. Tak mampu, nak kena cari lagi. Kena gabung dengan tuan guru daripada luar. Daripada orang Arab, syekh-syekh Arab. Gabung, baru boleh. Allah izin. Ini nak tunjukkan kita ni baru merawat seekor, 2 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 5,000, 3,000, berapa ribu, kita rasa kita dah hebat dah. Sedangkan kita tak boleh kontrol diri kita. Tak boleh kontrol hati kita, jiwa kita, nafsu kita. Maka ujub itu berlaku dalam hati kita, rosak amalan kita. Ini orang yang mula merawat orang. Di ujian dia lain. Kita juga dengan orang yang rasa dirinya boleh pertahankan diri dia. Kita rasa diri kita boleh pertahankan diri kita aja, itu pun dah cukup dah untuk menunjukkan kita ni ada ujub. Tak boleh, kita tak boleh pertahankan diri kita, melainkan Allah yang pertahankan diri kita. Sebab tu kita bincang. Kita bincang masa bulan Ramadan, benteng mukmin, kita bincang detail macam mana nak buat. Tapi yang datang berapa kerat aja. Kenapa? Sebahagiannya tak tahu pun, dihalang. Pengetahuan tak sampai. Rupa-rupanya tak sampai. Tak sampai. Baik, yang pertama sekali, kan, apakah yang berlaku pada syaitan? Apakah dia perkara yang ada pada syaitan? Syaitan ni minal jin wal ins. Yang pertama sekali, mereka merancang secara tersembunyi. Kita tak nampak. Kalau jin, memang kita tak nampak lah, kan? Kalau manusia, dia merancang secara tersembunyi. Secara tersembunyi. Kadang-kadang dia berada di depan kita, kita pun tak tahu dan kita tak nampak. Kita rasa syaitan semua pakat-pakat betul aja. Kita adalah kenal dengan orang-orang yang apa ni, jin-jin Islam ni. Kita pun percaya kat dia jin Islam, dia cakap betul. Tak, jin akan berbohong. Jin Islam pun tak semestinya dia tu cakap benar. Dan sebenarnya kita pun nak kena rasa bahawa dia tu tak cakap benar. Kita kena nilai cakap dia. Kita ingat kita boleh terima semua cakap dia. Semua cakap dia kita boleh terima. Ataupun ni sakit ni. Tak boleh terima. Jangan terima. Bila kita merendahkan, kita terima nasihat daripada jin, maka kita dah menjadi orang yang rendah daripada jin. Kita ni manusia. Manusia ni ahsanut taqwim, yang dibina yang terbaik. Khalifah. Yang jadi khalifah ni bukan jin, manusia. Tiba-tiba kita dengar nasihat dia, kita minta tolong kat dia. Maka kita tak kuat tu. Tak kuat. Tu tanda-tanda tak kuat. Bila kita minta tolong kat jin, maka pada masa itu kita telah merendahkan darjat kita. Kita nak minta tolong kat siapa? Minta tolong kat Allah. Ini yang betul. Bukan minta tolong kat jin. Walaupun namanya sahabat. Kalau dulu disebut khalam. Jadi kita nak kena faham ni. Jadi sebab apa? Sebab memang mereka merancang secara tersembunyi, secara terang-terangan. Sebenarnya saya telah dinasihatkan juga dulu Pak Sumit rahimallah, Allah yarhamu, pernah nasihat tentang jin ni, pernah nasihat. Berapa orang lagi tuan-tuan guru pernah nasihat. Cumanya kan masanya telah nak cakap tu. Kadang-kadang ada masanya Allah buka hijab, lintasan, boleh nampak dan sebagainya. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku kita tak tahu, sebab mereka ni boleh menipu kita. Kita tak tuduhlah jin Islam ni berbohong, tapi kita nak kena sebut jin Islam boleh berbohong. Macam mana manusia boleh berbohong? Kan? Macam mana manusia kan dah dilantik, dah bagi amanah sebagai koordinator pun boleh berbohong, dan diberi amanah sebagai ketua pun boleh berbohong. Apa lagi jin Islam lagi boleh bohong.
Dia tak ada orang. Kita tak nampak dia pula tu. Dia bohong tak bohong. Dia gelakkan kita ke apa. Kita tak tahu. Jadi sebab tu kita kena bersama Allah. Permohonan solid pada Allah. Ini akidah. Sebab tu kita buat benteng mukmin tu, kita buat tu. Cuba tengok balik ceramah ni, kita akan keluarkan balik insya-Allah. Kita akan keluarkan balik. Kita sebut apa? Kita tak boleh bergantung dengan makhluk. Sesiapa yang bergantung dengan makhluk, sama ada sikit atau banyak, maka dia telah mensyirikkan Allah. Kita kena bergantung hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukanlah maknanya kita tidak berusaha. Bukanlah maknanya kita tidak merawat, jumpa doktor, apa tak. Kerana usaha tu sebenarnya adalah merupakan perintah Allah. Kita kena berusaha. Tapi yang boleh menyembuh kita dan kita bergantung tu hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, esa. Maksud Allah itu esa, segala-galanya daripada Allah. Ahadiyah. Kalau berlaku satu kekuasaan, satu kebaikan, satu kepandaian pada diri manusia itu, maka itu tajalli Allah ke atas manusia itu. Allah memperlihatkan tajalli ni, Allah memperlihatkan pada manusia itu kepandaian. Allah memperlihatkan pada manusia itu kekayaan. Tajalli Allah kepada manusia itu, kekuatan-kekuatan tadi, manusia itu masih hamba. Tidak ada kekuatan pun. Apa sifat hamba? Dhaif, lemah. Fakir, memerlukan. Hina, jahil. Ini sifat manusia yang asal. Jadi kalau kita kata nampak, dia ni pandai lah, boleh rawat orang. Itu maknanya Allah mentajallikan, Allah memperlihatkan, Allah menyaksikan kekuasaan dia, kehebatan dia pada manusia tersebut. Manusia itu tak ada hebat mana pun. Dia hanya diperlihatkan oleh Allah, ada kepadanya kekuatan, ada padanya kepandaian. Itu semua daripada Allah. Manusia tetap jahil, hina, lemah, dhaif, terbatas, fakir. Ini manusia kita ni, makhluk. Ini akidah. Ini kita bincang dalam benteng pertahanan mukmin tu. Tapi tak nak datang. Kita ingat kita dah pandai. Tapi bila perlakuannya, implementationnya bukan seperti itu. Tidak mengikut akidah. Baca Quran, baca doa, tapi bergantung bukan pada Allah. Bergantung bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kesalahan. Jadi sebenarnya bila kita dah rasa diri kita cukup, kita baik, itu salah. Sebab yang baik itu Allah yang bagi. Yang pandai itu Allah yang bagi. Bukan yang baik, yang pandai itu kita punya. Bukan. Kita rasa kita punya itu pun dah salah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, termasuk kita. Jadi bila nampak sesuatu kebaikan, itu tanya Allah mentajallikan, Allah menyaksikan, Allah memperlihatkan kekuasaan dia, kepandaian dia pada manusia itu, supaya manusia itu dapat berlaku sesuatu, maka kita kena kenal hak ni Allah punya. Ini semua kita kena tengok balik. Jadi memang mereka rancang kita supaya boleh sesat dan menyesatkan. Kadang-kadang kita tak perasan. Yang kita tahu, kesannya kadang-kadang kita jadi baran. Baran tu dari syaitan. Kita jadi tak tenang. Kita jadi buruk sangka. Kita jadi orang yang boleh menipu. Dengan senang boleh menipu. Itu semua daripada syaitan. Syaitan rancang supaya kita ni berlaku begitu. Jadi kita pun ingat, kita dah buat baik dah ni, dah beramal dah ni. Ini jihad ni, dakwah ni. Kita nak rawat orang. Merawat ni satu dakwah. Merawat ni satu jihad. Rupanya rawat jihad tadi, yang kita katakan rawat dan dakwah tadi tu, rupa-rupanya bukan. Tetapi rupanya perancangan syaitan masuk dalam hidup kita ni, sehingga kita tertipu. Sebab tu kena ada guru. Kena ada guru lah. Kena ada guru yang memimpin, bukan kita sendiri pimpin diri kita. Kita akidah kita pun kita ada masalah.
ibadah kita pun ada masalah lagi, akhlak kita pun ada masalah lagi. Kan, selagi adab tak ada, selagi tu kita belum lagi berilmu. Adab pada Allah dan adab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adab pada guru-guru kita, orang yang berilmu, orang alim, adab kepada sahabat-sahabat kita. Yang pertama sekali, dia merancang tipu daya dan dia meresap. Yang kedua, dia akan perancangan dia berbisik. Dia berbisik. Jadi sama ada jin ataupun manusia, syaitan ni dia akan bisik, dia akan cakap. Oh, kamu nak pergi ke arcade ke? Ya. Oh, dekat situ tak jadi semua. Ternak ayam mati, pakat mati je ayam tu. Ayam mati je. Tiba-tiba yang cakap ayam mati tu, ayam dia pun mati juga. Kan? Oh, dekat arcade tak ada ni, nanti besok ada ni kan. Dia berbisik, dia bercakap. Sampai rasa senak perut, sampai rasa niat dah betul lah ni, jalan dah betul lah, dah nampak dah ni, tiba-tiba ada halangan, bisik. Tak jadi nak berjihad ni, tak jadi nak ribat. Sebab tu Allah gambarkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Allah bagi kita hint. Nak berjihad ni dia kena sabar. Yang pertama kena iman, kena beriman. Kemudian kena isbiru, kita kena sabar. Wasabiru, kena kuatkan sabar. Kemudian kita kena warabitu, kena ikat diri kita dengan kesabaran perjuangan. Kena ikat. Sebab ada bisikan ni. Yang bisik ni nampak orang baik, janggut panjang, serban tinggi, jubah lagi, kan, cakapnya lembut. Yang satunya pula dengan tudungnya yang labuh, dengan jubah lagi, tutup muka, kan, soleha yang nasihat kita ni. Tapi rupanya di belakangnya tu ada sesuatu yang dia nak. Saya minta maaf, saya tak sebut siapa-siapa. Saya tak sebut siapa-siapa ni. Jangan pula kita tuduh siapa-siapa. Tapi saya nak sebut bagaimana perwatakan yang baik itu akan datang sebagai penasihat. Sehingga akhirnya asal nak berjihad ni, nak buat ni, tak apa, berhenti kerja, tak apa, berhenti kerja. Kita buat. Akhirnya Allah izin, hati terbaling, tak kuat ikatan ni. Warabitu tak sampai. Isbiru sampai, sabar. Kita kena rancang. Diri kita buat betul-betul. Wasabiru, kuatkan, sabar. Sampai warabitu tak boleh. Tak sampai. Ini kita kata kita nak berlawan dengan Dajjal. Ini kita kata nak lawan dengan tentera Dajjal. Warabitu pun tak sampai. Sabiru pun tak sampai. Baru iman je, baru tahu je. Ini kita rasa kita dah hebat. Sebab tu saya kata 1% je. Banyak lagi benda yang kita nak sampaikan ni. Saya cuma cakap makro-makro je. Tapi nak sebut kat sini, dia berbisik. Jadi syaitan ni memang berbisik. Saya daripada minal jin wal ins. Jadi contohnya kita semayang kan. Semayang ni kita lambat-lambatkan semayang. Tu bisikan syaitan lah tu. Bisikan syaitan. Tak apalah, ada masa lagi. Tak apalah, kita menangguh-nangguhkan, melengah-lengah. Tu bisikan syaitan lah tu. Kita pun ikut. Bisikan syaitan lah tu. Kita rasa, kamu dah semua orang datang ni. Ramadan tahun ni nampak semua orang datang penuh. Penuh datang. Berjamaah, solat berjamaah, tarawih sebagainya. Ada ustaz pun ada datang. Buat program-program sebagainya. Lepas tu kita tak perlu ustaz lah, tak perlu semua. Kita seorang kita boleh buat, kita buat lah, tak buat. Tak boleh buat. Akhirnya nak buat sikit pun tak boleh. Saya minta maaf lah. Saya tak sebut siapa-siapa ni. Saya cuma sebut kisah-kisah yang saya dibayangkan oleh Allah SWT. Jangan tuduh sahabat-sahabat kita. Salam pun dah tak tengok muka dah tengok mata. Kenapa ni sahabat ni bocor kat ustaz? Tak ada orang bocor. Adalah beberapa orang cakap-cakap sikit-sikit je, tapi lebih lain bila saya minta ke Allah, Allah tunjuk. Sebab tu saya kata saya dapat 2 kitab ni.
Alhamdulillah saya dapat 2 kitab. Allah izin. Bukanlah saya apa tak. Allah izin. Saya minta kat Allah. Allah tunjuk. Dan sebab tu saya sebut hari ni. Hari ni saya kena sebut. Saya minta semua-semua sahabat-sahabat sampaikan kepada ansar yang lain. Sampaikan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat. Sebab apa yang kita nak buat ni besar. Jauh lagi. Walaupun Dajjal tak lama dah datang. Tapi jauh lagi perjalanan kita ni. Kemudian dia boleh masuk dalam struktur dalaman. Dia boleh masuk dalam tubuh badan. Saya sebut tadi. Masih dia boleh masuk dalam zuruf dakhiliyah, suasana dalaman kita. Jadi sebab itulah kita kena berwaspada. Wahai sahabat-sahabat sekalian. Sahabiah sekalian. Sekiranya berlaku di dalam perbincangan kita. Ceritanya apa? Buruk pasal orang lain. Buruk pasal pimpinan, buruk pasal RK, buruk pasal projek, buruk pasal yang lain. Bila ada keburukan-keburukan, itu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Sebab dia boleh meresap ke dalam hati kita dan dia boleh cakap, boleh bisik. Dan dia boleh masuk dalam organisasi kita, dia boleh masuk dalam zuruf dakhiliyah. Zuruf ni mana? Keadaan, suasana, dalaman. Duduk dalam usrah, cakap macam-macam. Cakap masalah je cakap. Tak sebut penyelesaian, tak sebut kenapa, tak sebut. Nak sebut kat sini, bagaimana keadaan kita. Bagaimana keadaan kita apabila dah dimasuki oleh unsur tersebut. Saya yakin sahabat-sahabat kita yang ada dalam Ansar, saya yakin mereka ikhlas. Saya yakin mereka berhajatkan kebaikan. Saya yakin sebab tu kita dipertemukan. Kesalahan, kesilapan, biasa. Kesalahan, kelemahan, biasa. Kesalahan ataupun mungkin kita tak faham, biasa. Jadi sebab tu kita kena apa? Kita kena tengok semula. Buat semula. Tengok sahabat ni. Ya Allah, sahabat ni dia masih bekerja, masih berdakwah, masih buat. Dia buat ni. Tengok sahabat-sahabat kita yang soleh-soleh ni kan. Tengok balik. Tiba-tiba sahabat yang soleh ni kena buang. Sahabat yang soleh ni kena buang. Kena buang daripada apa? Grup. Kena buang daripada grup. Hanya yang sama-sama sekata, sepakat je yang sama-sama tu je yang duduk dalam grup. Grup ni pula grup yang dirahsiakan. Dirahsiakan daripada siapa? Dirahsiakan daripada kepimpinan. Dirahsiakan daripada kepimpinan. Kenapa nak rahsiakan daripada kepimpinan sedangkan Nabi suruh taat pada kepimpinan? Dengarlah, taatlah kepada kepimpinan kamu yang bertakwa. Taat dan dengar. Nabi perintah macam itu walaupun dia hamba Habsyi. Walaupun dia ni nampak hina sangat lah, tapi kena taat. Tiba-tiba pemimpin yang dicelakakan, yang dikutuk-kutuk. Kemudian ada pula di kalangan-kalangan kita ni yang membentuk satu pula jamaah lain dalam jamaah. Nak bawa kepada Muslim Village. Nak bawa kepada emergency bowl. Maka digunakan kesempatan-kesempatan. Sahabat-sahabat Ansar ni ada yang ada tanah ni. Sahabat Ansar ni ada yang ada duit ni. Maka kita pergi. Sahabat dulu dah lama dah pernah mengadu pada saya, seorang sahabiah Ansar, daripada sisi mana saya tak ingat, mengadu pasal lama dah. Dia kata, Ustaz, saya nak masuk Muslim Village ni Ustaz. Dia suruh saya masuk. Dia kata, Ustaz ada bersama juga. Dia kata, Ustaz ada bersama juga. Tapi dia minta 10,000 Ustaz. Saya tanya, Ustaz betul ke dan sebagainya. Saya kata, saya tak terlibat dengan mana-mana Muslim Village. Malahan saya dah bertemu dah dengan orang yang buat Muslim Village tu. Saya bertemu, saya tanya dengan dia, boleh tak saya nak tengok ketah kerja Muslim Village ni macam mana? Kalau Muslim Village ni bagus, alhamdulillah, ikut sunnah, kita promote. Buatlah, tak apa. Tapi kalau tak bagus, kita kena jadikan dia bagus. Maka saya pun tanya dengan dia. Sampai sekarang tak dapat apa ketah kerja pun. Sampai sekarang. Tapi dia guna nama. Dia kata, Ustaz bersama. Dekat Ulu Langat pun ada. Dekat mana-mana ada lah. Guna nama saya masa tu. Jadi saya terpaksa keluarkan pengisyaharan. Dalam satu penyampaian saya kata, minta maaf nak sebut, Ustaz Nur Azman tidak bersama-sama dengan mana-mana Muslim Village.
Kalau nak buat Muslim Village, tak apa buat. Saya tak larang. Tapi jangan gunakan nama kita. Kan? Kemudian ada pula sekarang berlaku, dia suruh pula bayar duit. Ni kita nak kena beli tanah ni untuk nak buat Muslim Village. Oh, ustaz suruh ke? Ni kita kena buat lah ni. Kan? Kemudian bila dia tanya pula pada sahabat-sahabat lain, saya ni tak ada duit sangat, tapi dia suruh bayar sampai, nak cari sampai 200,000 ni, macam mana ni kan? Nak kena hutang mana pula? Nak buat Muslim Village, nak buat rumah. Dia jadi macam itu pula. Jadi rupanya dia masuk dalam jamaah tu untuk nak bawa agenda dia. Cara dia bila dah terdedah, dia akan kutuk lah, dia akan cakap lah begini. Dia buruk-burukkan sahabat-sahabat yang lain pula, sebab dia nak kedepankan diri dia. Ini semua berlaku, dan ini semua Allah dedahkan. Dan Allah dedahkan, alhamdulillah. Sekarang kenapa? Kerana memang dah masa dia. Dah masa dia dah. Jadi saya menyeru kepada semua sahabat-sahabat, sahabiah yang ada, terutamanya Ansar, bertaubatlah kepada Allah. Semua, termasuk saya sendiri bersama. Kita bertaubat pada Allah. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala segala kelemahan kita. Sama-sama kita baiki. Dan mari dia sama-sama kita cuba faham semula. Apa solusi yang sebenar ni? Apa dia yang kita kena buat yang sebenar? Kita dah sampai tamrin 4, sampai tamrin 3.3 khusus, dah sampai tamrin Q, dah sampai program daurah macam-macam, tapi tak faham. Dia sebut tamhiz, betul. Ini tamhiz. Tamhiz ni apa? Tapisan. Jadi sebab tu kita tak adalah sedih sangat ke apa, tak ada. Ada sahabat kita kata, saya mimpi ustaz, saya mimpi ramai sahabat-sahabat kita keluar lari daripada ustaz. Saya kata bagaimana kalau Allah izin lari itu sebagainya, itu sunnah. Yang penting kita tidak bersama arus. Saya tak nak bersama arus. Yang penting kita ikut sunnah. Saya bersama sunnah Rasulullah SAW. Yang penting kita ikut uslub dan strategi dakwah yang sebenar, JDT yang sebenar. Saya bersama. Kalau orang lain tak nak bersama, tak apa, tafadhal, tak apa, teruskan. Nak buat rumah panahan sebagai bisnes, tafadhal, teruskan, tak ada masalah. Nak buat ball emergency, duduk kat guru mana-mana, tafadhal, teruskan. Nak buat Muslim Village, teruskan, tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Tapi saya tidak mahu terkeluar daripada landasan sunnah, landasan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menggabungkan semua aktiviti gerakan Islam, aktiviti tajdid dan intifadah. Saya cakap dengan sahabat-sahabat di Palestin. Saya cakap dengan sahabat-sahabat di Palestin, wahai sahabat-sahabat, sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Kami bersama dengan kamu. Insya-Allah satu hari kami akan pergi ke sana bersama-sama membunuh ramai-ramai, mengalahkan ramai-ramai Dajjal dan pasukannya. Insya-Allah kami akan bersama dengan Isa ibnu Maryam alaihissalatu wassalam. Kita akan bersama dengan Al-Imamul Mahdi. Kenapa? Kerana di situlah kemuncak kepada Malhamah Kubra. Dia dah sebut dah. Kita dah janji setia dah. Berjanji setia dengan perjuangan akhir zaman yang sebenar. Jadi kalau ada orang yang kata, tak apa saya nak buat ni, tak terpulang, khalas, kita kata tak apa, mudah-mudahan Allah merahmati dan mudah-mudahan Allah memberikan barakah pada kamu, memberikan kekuatan pada kamu, teruskan dengan apa yang diyakini. Saya nak sebut pada malam ini supaya kita faham. Kita tak nak tarik tali. Ada orang kata tarik tali lah benda, tarik tali. Tak ada tarik tali. Jelas, keputusan jelas. InsyaAllah siapa yang nak bersama dengan laluan JDT kita akan buat satu pertemuan di RK. Kita akan umumkan dalam grup Telegram dan alumni Tamrin. Siapa yang nak bersama, silalah datang. Dan siapa yang tak nak datang sebab tak nak bersama, tak apa, kita alu-alukan, tak apa, nak datang kemudian pun tak apa. Tapi siapa yang nak datang tapi tak boleh datang, nak datang tapi tak boleh datang,
beritahu saya, Ustaz, saya tak dapat datang sebab ada uzur syar'i. Saya nak datang tapi saya tak boleh datang. Beritahu saya. Jadi kita nak review semula insya-Allah. Ini semua Allah izin berlaku apabila kita mendekati 100 tahun 2024. 100 tahun kita nak mendekati 100 tahun ni. Maka Allah nak tapis kita agaknya lah. Allah nak kuatkan kita agaknya lah. Jadi saya mohon kepada seluruh kita doa supaya kita boleh meneruskan perjuangan ini insya-Allah. Insya-Allah. Ada orang telefon pula. Saya terpaksa tolak dia. InsyaAllah. Baik, saya kisah tu kot dah pukul 10.30 dah ni. Sebenarnya nota saya yang saya buat ni ada banyak lagi ni. Macam mana syaitan dari kalangan jin dan manusia nak mengacau kita. Macam mana kita nak kalahkan dia. InsyaAllah kita sambung nanti. InsyaAllah kita akan sambung besok. Besok InsyaAllah kita akan sambung bagaimana nak kalahkan jin dan syaitan. So saya minta lah sahabat-sahabat sepanjang-panjangkanlah, mudah-mudahan kita boleh sama-sama manfaatkan tajuk ni. Tajuk ni sebenarnya pun tajuk yang Allah izin juga ni. Bukan saya cakap-cakap saja-saja tak. Tajuk ni pun memang semua tu beriznillah, insya-Allah. Semua tu ada kebaikan lah, insya-Allah. Saya minta maaf hari ni saya agak keras, saya agak tegas. Bukan sebab saya tak sayang, bukan sebab saya benci, bukan sebab saya zalim ataupun tak suka, tak. Sebab saya sayanglah pada sahabat-sahabat yang ada, pada sahabiah yang ada. Saya sayang kepada semua. Sebab tu saya tegur. Saya kena tegur dengan tegas. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menegur dengan tegas. Dan sahabat-sahabat yang ada duduk bawah Nabi tu, memang mereka ada buat salah, memang mereka ada buat silap, tetapi mereka tawaduk kepada tarbiyah. Mereka rendahkan diri kepada tarbiyah. Mereka rendahkan diri kepada kebenaran Allah. Maka semua bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ni jauh lah nak banding dengan sahabat-sahabat Nabi tu kan. Tapi kita kena contohi dia lah. Kita dengan Nabi pun terlalu jauh, dengan sahabat lagi. Apa yang dia buat tu semua contoh kat kita lah. Jadi kita cubalah pelan-pelan, insya-Allah. Kita rendahkanlah diri kita pada tarbiyah. Kepada tarbiyah kita terima semua teguran-teguran yang ada, insya-Allah. Sebenarnya saya menegur diri saya sendiri. Dan insya-Allah saya menegur juga sahabat-sahabat dan sahabiah. Siapa-siapa yang merasakan ada manfaat, ambillah sebagai satu panduan. Kalau rasa mungkin satu tak elok sebagainya, jadikan sempadan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاتك اللهم رابطتها وعدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saya minta maaf lagi sekali Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Marilah sama-sama kita duduk di atas jalan dakwah, tarbiyah dan jihad. Insya-Allah mudah-mudahan
Allah perkenankan hajat-hajat kita ni, doa-doa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.